upload ke YouTube channel saya lah, Kunun. Ada nama kami nanti cikgu. Iyalah, mestilah. Subscribe, comment, like, and share. Oke, dapat jawaban sudah? Dapat. Oke, apa jawaban Anda? 1/6. Jawaban akhir nggak ini? Jawaban terakhir. Iya. Oke, jadi apakah kebarangkalian memilih huruf vokal dari kotak K? Apakah kebarangkalian memilih huruf vokal dari kotak K? 2/4. Oke, betul. 2/4. Dan apa pula kebarangkalian memilih nombor genap dari kotak L? 1/3. Yes. Oke, betul. Jadi 2/4 darab dengan 1/3. Maka dapatlah jawapan 1/6. Oke, itulah cara kita buatlah sebenarnya. Oke, orang lain dapat? Amiza dapat? Penny? Dapat. Oke. Dapat. Oke, Tania. Dapat. Oke, bagus. So, kamu coba lagi satu soalan. Mungkin soalan mana satu? Mana satu mau? Oke, soalan 4 lah. Soalan 4. 4. Ya, soalan 4. Kenapa ada lampu-lampu ini ya? Okey. Soalan 4. Kotak T mengandungi 5 keping kad, iaitu celik. 2 keping kad dikeluarkan satu demi satu tanpa pemulangan. Hitung kebarangkalian mendapat kad pertama huruf konsonan dan kad kedua berhuruf vokal. Okey. Cuba baca soalan lagi ya. Hitung kebarangkalian mendapat kad pertama berhuruf konsonan dan kad kedua berhuruf vokal. Okey, jadi apakah jawapan kamu? Kamu boleh try dulu. Siapa dapat jawapan sudah? Ada orang dapat jawapan nggak? Sekejap. Okey. Oops.
Jawapannya berapa? Kamu ada cek buku teks kah? Siapa ada Tidak, buku teks? cikgu, jawabanku salah. Jawaban berapa? 1/4 jawabannya, tapi akunya salah. Jawabannya ialah 1/4. Iya, 1/4. Oke, kamu dapat berapa? 1/6. 1/6. Udah aku mau balik. Yap. Nah, ada orang dapatkah 1/4? Bukan. Soalan 4 kan nih, cikgu. Ya, soalan 4. Kalau soalan 4, jawaban aku buat soalan. Astaga. Jawabannya 3/10. Tadi aku buat soalan 2. Aina. Jadi jawaban 3 kamu per betul tak? 10. Oh, tadi kamu buat soalan 2. 9.2. Ya. Oke, Iya. kamu coba cek soalan 2-mu itu jawabannya betul tak? Sorry. Sebab kamu tadi buat soalan 2 kan. Kamu coba cek dulu soalan 2 jawaban kamu itu betul kah tidak? Orang lain macam mana? Tepat 3/10. Dapat Siapa dapat? saya. Adeline. Ya. Oke. Dapat, cikgu. Kamu siapa? Si Fanny kah? Oke. Kita coba lihat soalan 4 nah. Oke, kalau Amiza itu mungkin kamu boleh baca soalan lagi lah sebab kamu sudah terbuat soalan kedua kan. Oke. So, soalan ini dia bilang dalam kotak ada 5 kepingkat yaitu celik. Okey, celik ah. So kamu akan mengeluarkan satu demi satu kad tanpa pemulangan. Okey. Dan kamu akan ambil 2 kepingkat kan. 2 kepingkat tanpa pemulangan. So, apakah kebarangkalian kamu mendapat kad pertama itu konsonan dan kad kedua itu ialah vokal. Okey. Jadi, kamu cuba lihat CELIK. So, kalau kad pertama saya ambil konsonan, berapa keping kad konsonan yang ada di sini? Konsonan ialah selain A, E, I, O, U. Jadi ada 1, lepas tu 2, lepas tu 3. So, maksudnya yes, 3. Jadi, kalau konsonan itu, saya akan tulis kebarangkalian mendapat konsonan ialah 3 per 5 kan? Okey, ini ialah kad konsonan. Kalau selepas saya keluarkan kad pertama, sekarang saya mau cabut kad kedua dan kad kedua itu kena berhuruf vokal. So, katakan kad pertama yang saya cabut itu adalah C. Okey, sebab ini konsonan kan. So, saya sudah cabut C. So, sekarang yang tinggal itu dalam 4 keping kad saja kan. Sekarang tinggal 4 keping kad. Dalam 4 keping kad ini ada berapa kad yang vokal? 2. 2, betul. Okey. Dan jumlah kad ada berapa? 4. 4. Yes. Jadi kalau nak cari kebarangkalian untuk mendapat kad pertama konsonan dan perkataan dan huruf vokal untuk kad kedua, saya perlu darabkan
kebarangkalian kedua-dua ini. Jadi bila taraf, dapatlah jawapan 3/10. Okey, yang ini boleh kasih tekan kalkulator sajalah. Okey, dapat jawabannya. dapat jawapannya. Okey, Amiza boleh? Fanny? Kenapa Boleh, laptop boleh. saya ni lag? Okey, Boleh. bagus. Okey. Tak ada respon pula ini laptop saya. Okey. Okey, kita teruskanlah. Kita teruskan. Saya rasa kamu ada faham sikit sudah. Not responding pula. Okey. Kenapa jadi begini? Okey, so kita sampai mana sudah? Okey, persilangan ini sudah. Baik. Tadi di mana sudah kita ini? Okey, yang ini kan tadi kita di sini. Okey, so sekarang kita sambung. Okey, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, satu istilah yang baru lagi lah. Okey, tadi kita sudah belajar peristiwa bergabung, lepas tu peristiwa bersandar, tak bersandar. Okey, sekarang pula peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, apa maksudnya itu? Okey. Okey, kalau kita lihat dia punya kesimpulan di sini. Okey, sini ada dia punya kesimpulan lah dalam kotak warna biru. Setiap peristiwa bergabung di atas, okey, sama ada peristiwa saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif, bergantung pada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Sekiranya hanya murid lelaki memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B adalah saling eksklusif. Okey, yang ini dia membuat kesimpulan berdasarkan atas lah. Tapi secara kesimpulannya, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B, iaitu A silang B adalah set kosong. Maksudnya mereka tidak bersilang. Okey. Contohnya di sini kan. Okey. Kalau kita lihat gambar Raja Wen ini kan, T ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okey. T ya, bulatan T ini ialah nombor genap. U ialah kuasa 2 sempurna. Okey, U 149 ialah kuasa 2 sempurna. Manakala V ialah faktor bagi 9. Okey, di sini. Okey, so kalau kita nak cari kan T dan V, kalau kamu lihat bulatan T kan dan bulatan V kan, mereka tidak bertindih kan? Mereka tidak bertindih. Maksudnya 2, 4, 6, 8 ini dan 1, 3, 9 ini mereka tidak akan saling berjumpa. Mereka berada dalam dunia mereka sendiri. So, T dan V dikatakan dua peristiwa yang saling eksklusif. Itulah maksudnya lah. Okay, mereka tidak akan bertindih dan oleh sebab mereka tidak bertindih, maka kalau saya mau cari mereka punya persilangan, dia mesti adalah kosong. Kosong, sebab mereka tak bertindih. Tetapi kalau saya tanya kamu, apakah nombor yang bersilang antara T dan U? Okay, T dan U. Perhatikan U adalah segi 4 ini ya. So kalau T dan U, mereka bersilang pada bahagian sini kan. Dan jawapannya adalah 4 lah. So T silang U adalah 4. Tapi kalau T nak silang V, jawapannya adalah kosong. Sebab mereka langsung tidak bersilang. Iaitu saya boleh katakan peristiwa T dan peristiwa V adalah peristiwa yang saling eksklusif. Okay? Saling eksklusif. Iaitu tidak bercampur. Kalau tidak saling eksklusif, terbaliklah. Terbalik. Iaitu mereka bertindih. Macam T dan U, saya katakan T dan U itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, itulah maksudnya lah. Okey, boleh faham kan?
Kalau saling eksklusif, mereka tidak bertindik. Kalau saling tidak eksklusif, mereka bertindik. Oke, itulah maksudnya lah. Oke, so kalau kita lihat contoh, kita lihat contoh pertama ini, contoh 6. Oke, seorang pekerja dalam kilang terpilih secara awak. Oke, A adalah pekerja kurang daripada 2.500 gajinya. Kalau B adalah pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan, C adalah pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. So, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Okey. So, A dan B. Kalau saya tanya kamu, A dan B, adakah mereka saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? So, jawapan yang diberikan di sini adalah peristiwa saling eksklusif. Sebab peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama. Kenapa tidak boleh berlaku bersama? Kita boleh lihat ayat inilah, ayat ini, zone informasi ini. Okey. Yaitu kalau dia bilang dalam informasi ini dia bilang mulai tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan pengajian tahunan melebihi 34,000 perlu mendaftar untuk file cukai. Maksudnya kalau cukai tahunannya melebihi 34,000 baru dia boleh dipotong ataupun dikenakan cukai pendapatan. So kalau kamu cuba ambil 2.500 darab dengan 12. Darab dengan 12. Berapa you dapatlah? Siapa tahu kalkulator boleh tolong saya kirakan. 2000 Berapa, Cikgu? 2015 darab 12. Berapa jawabannya? 24.180. Okey, baru 24,000 kan? So kamu tahu dia tak akan dikenakan cukai pendapatan lah kalau menurut informasi ini kan. Maksudnya A dan B adalah dua peristiwa yang tidak akan bertindih, iaitu kalau dia kurang 2.500 dia tak perlu membayar cukai. Tapi B dia cakap perlu membayar cukai. So maksudnya A dan B ini adalah saling eksklusif lah. Iaitu pekerja yang perlu membayar cukai sepatutnya gaji bulanannya mesti melebihi 2.500. Betul? Okey, so sekarang dia tanya, adakah A dan B saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? So oleh sebab A dan B itu adalah dua benda yang bertentangan. Okey. Jadi kita boleh katakan peristiwa A dan B adalah saling eksklusif. Okey, itulah maksudnya lah. Okey, sekarang dia tanya kamu A dan C. Okey, A dan C, adakah mereka ni saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? So A dan C boleh berlaku bersama. Okey, maksudnya walaupun gajinya mungkin kurang 2.500 tapi dia masih boleh bekerja menaiki kereta, kan? Mungkin dia menumpang kereta kawannya ke ataupun dia membeli sebuah kereta yang second hand yang murah-murah itu pun boleh, kan? So A dan C mungkin boleh bertindih. Jadi dua peristiwa ini dikatakan tidak saling eksklusif. Okay, itulah maksudnya. Manakala B dan C. Okay, B dan C dia membayar cukai, dia pergi bekerja menaiki kereta. Ini lagi layak lah sebab kalau dia dapat membayar cukai, maksud gaji tahunannya mesti melebihi 34,000 dan dia kira gajinya tinggi lah, gajinya tinggi juga lah. So dia memang boleh membeli kereta lah. Jadi B dan C itu juga boleh berlaku pada masa yang sama. So maksudnya mereka boleh bertindih. Jadi dua-dua peristiwa ini dikatakan tidak saling eksklusif. Itu ialah idenya lah. Idenya macam mana kita nak takrifkan. Adakah dia eksklusif kah, tidak saling eksklusif kah? So kita skip bahagian sini. Bagaimanakah anda mengesahkan rumus kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif? Ini ada rumus lagi lah. Ada formula tadi. Formula lagi. Tadi kita belajar satu formula iaitu persilangan, kan? Persilangan antara dua peristiwa. Kita just tolak kan. So sekarang kita ada lagi rumus yang baru. Iaitu ini dia. Kita tengok kotak yang pertama dulu lah, kotak ini ya. So kotak ini mengatakan bahawa
peristiwa A dan B, A dan C, dan B dan C dikenal pasti dahulu supaya kita dapat menentukan sama. Okey, itu tak ada apa-apa. Okey, nombor 2A. Peristiwa A dan B merupakan peristiwa bergabung tidak saling eksklusif kerana A silang B tidak sama dengan kosong. Maka peristiwa A atau B, itu formula yang pertama lah yang perlu kamu tahu sudah. Okey, atau. Ada nama perkataan atau? Okey, tadi kita belajar perkataan dan, sekarang kita belajar perkataan atau. So, kalau kita nak cari dua peristiwa A atau B, formulanya adalah cari dulu kebarangkalian peristiwa A tambah dengan peristiwa kebarangkalian B, tolak dengan kebarangkalian peristiwa A silang B. Okey, itulah formula yang barulah dalam bahagian eksklusif tidak eksklusif inilah. Okey. Okey, so ada lagi satu formula, okey, iaitu ini. Formula yang satu lagi, iaitu ini. Okey. Ini pun sama lah, cuma hurufnya berbeza. Okey, hurufnya berbeza tapi formula yang sama, iaitu satu lagi formula yang mungkin kita boleh gunakan ialah untuk kita cari peristiwa kebarangkalian peristiwa A atau C, kita akan ambil peristiwa A, kebarangkalian peristiwa A tambah dengan peristiwa C. Ini untuk peristiwa saling eksklusif. Okey, perhatikan sini, saling eksklusif. Yang tadi itu ialah saling tidak eksklusif, tidak saling eksklusif. Okey, ada bezanya. Tapi dua-dua ini adalah cari A atau B. Okey, A atau B, ini pun A atau C. Maksudnya atau lah. Cuma dia punya formula ialah kalau dia tidak saling eksklusif, dia kena tolak lagi dengan A silang B. Kalau sini saling eksklusif, dia tak ada tolak. Dia just ambil A tambah C. Kalau ini nak cari B atau C, dia akan ambil B tambah C saja. Okey, kalau ini untuk case peristiwa bergabung saling eksklusif. Okey, jadi ada beza dia. Jadi kamu perlu tahulah. So ada dua rumus di sini. Okey, ada dua rumus di sini. Satu untuk peristiwa saling eksklusif dan satu lagi untuk peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. So itulah beza dia. Gambar aja ini mungkin nampak dengan lebih jelas lah. Kalau untuk dua peristiwa tidak saling eksklusif, mereka akan bertindih. Kalau saling eksklusif, mereka tak akan bertindih. That's why kamu tak perlu tolak bahagian sini. Nampak? Bahagian yang tengah-tengah sini kan. Bahagian tengah-tengah sini, bertindih ini adalah bahagian yang inilah. So that's why bila kamu nak cari kebarangkalian peristiwa A atau B, selain kamu tambahkan peristiwa A dengan peristiwa B ini, kamu kena tolak bahagian tengah ini. So that yang tinggal adalah bahagian yang putih ini dengan putih ini. Itu yang kita mau cari. Bukan bahagian ini. Okey? Itulah maksudnya lah. Dan kalau mereka saling eksklusif, kamu tak perlu tolak bahagian A silang B sebab mereka langsung tidak bertindih lah. So, kamu hanya ambil peristiwa kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Itu saja. Okey, kita cuba lihat satu soalan lah. Okey, mungkin kamu akan lebih faham. Okey, gambar aja menunjukkan satu hubungan antara semester. Okey, satu nombor dipilih secara awak daripada semester, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi suatu peristiwa bergabung berikut. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey, yang ini macam mana mau buat? Okey. So kalau nak cari atau sini nampak perkataan atau. Okey. So kamu akan tengok oleh sebab ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, tidak eksklusif. Okey, A atau B. Okey. Nanti. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey, sebelum itu kamu kena tahu dulu nombor genap ialah nombor 2, 4, 6, 8 kan. So daripada sini 2, 4, 6, 8 ialah bahagian bulatan A ini. Lepas tu gandaan 5, kalau kamu tahu gandaan 5 kan, gandaan 5 bermaksud sifir 5.
So dia mesti start dengan 5, 10, 15, 20. So 5 adalah di sinilah. So maksudnya kamu kena cari kebarangkalian peristiwa A dengan kebarangkalian peristiwa P. Yang di highlight di sinilah kan, iaitu bulatan A dengan bulatan P. Kamu nampak ada tak mereka ni saling eksklusif ke ataupun tidak saling eksklusif? Boleh someone respon? Adakah mereka saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif? Saling eksklusif. Okey, saling eksklusif. Betul. Kerana mereka tidak bertindih kan? Oleh sebab dua bulatan ini tidak bertindih, maka saya katakan mereka dua ini adalah saling eksklusif. Dan kalau saling eksklusif, formula yang saya pakai adalah ini. Ini. Okey, saya tak ada tolak ini ya. Tak ada tolak belakang ini. Saya hanya ambil kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Jadi, so mula-mula saya akan cari kebarangkalian A dululah. Okey, kebarangkalian A. So, kebarangkalian A ini ada berapa, apakah kebarangkaliannya? So, di sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. 4 saja kan? 1, 2, 3, 4. Ini adalah gandaan 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4 per keseluruhan ada berapa nombor? Sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nombor dalam gambar raja ini. Maksudnya kebarangkalian A, okay, kebarangkalian A adalah 4 per 9. Iaitu gandaan 2 ada 4 daripada 9 nombor. Lepas tu saya akan cari kebarangkalian peristiwa B, iaitu ini. Gandaan 5. Gandaan 5 dalam bulatan ini cuma ada 1 saja kan? So that's why kamu akan nampak dia 1 per 9 juga. Sebab ada 9 nombor dalam gambar Raja Van ini. So, akhirnya kamu akan kasih tambah kedua-dua kebarangkalian ini. Maka dapatlah 5 per 9. Okay, itu adalah jawapan untuk A lah. Dan kalau kamu masih ingat tadi, kalau nak cari persilangan, kita darabkan. Sekarang kita tambah. Okay, tambah. Tapi kena berhati-hati, kena tengok dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Sebab ada beza formula yang kamu guna. Okay? Okay, so menjawab soalan B, mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okay, nombor perdana. Kamu perlu tahu apa maksud nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor yang boleh bahagi satu dan diri sendiri ya. Dan nombor perdana start paling kecil ialah nombor apa? Siapa boleh kasih tahu saya? Nombor perdana paling kecil start dengan nombor apa? 3. 3. Salah. Siapa lagi boleh kasih tahu saya? Jawapannya adalah 2. Jawapannya adalah 2. Okey. 2 diikuti oleh 3, lepas tu 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Okey. So mesti tahu dulu apa itu nombor perdana. Kalau tidak, kamu tak boleh jawab soalan ini. Okey, so kalau nombor perdana kan, kalau kamu lihat nombor-nombor di sini, dia adalah 2, dia ada 3, 7, 5. Ya. Okey, so bulatan C ini yang besar ini termasuk 5 ini, semua ini adalah nombor perdana. Okey. Manakala nombor genap tadi adalah inilah kan, bulatan A. Bulatan A ini nombor genap dan bulatan C ini semua adalah nombor perdana. That's why kamu nampak dia highlight bulatan A dan bulatan C ini. Okey, termasuk bulatan P lah yang ada di dalam C. Jadi, oleh sebab mereka ni bertindih, peristiwa ini dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Dan kalau tidak saling eksklusif, bila kamu nak cari peristiwa A atau C itu, kamu kena ambil formula
ini. Okey? Ambil formula ini. Iaitu cari dulu kebarangkalian peristiwa A, cari dulu kebarangkalian peristiwa C, lepas tu kena cari lagi kebarangkalian peristiwa A silang C. A silang C. Lepas tu kena tolak. Kasi tolak dia di belakang sekali. So that's why kamu akan nampak, okay, kebarangkalian peristiwa A tadi kita sudah cari kan, iaitu 4/9 lah. Dia ada 4 nombor. Okay, 4 nombor daripada 9. So dia ada 4/9. Peristiwa C ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 juga daripada 9 nombor. That's why kamu nampak dia tambah 4/9. Lepas tu dia tolak lagi A silang C. A silang C ialah bahagian yang sini lah, yang tengah-tengah sini. Okay, A silang C. Ada berapa nombor sini? 1 saja kan? 1 daripada 9 nombor. So that's why kamu nampak dia tolak 1/9. Dan bila kamu tambah tolak sekali semua ini, kamu akan dapat 7/9. Okay, boleh faham soalan ini? Yang penting ialah kamu Boleh. tahu dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okay. Ada berapa banyak lagi ya bab ini? Lepas saya tengok dulu ada berapa lagi ya, berapa banyak lagi. Kebarangkalian eksklusif, tidak saling eksklusif. Lepas tu peristiwa bergabung. Okey, ini menyelesaikan masalah sudah ini. Okey, mau habis sudahlah. Okey. Okey, kita habiskan bahagian yang ini dululah, saling eksklusif, tidak saling eksklusif ini. Okey. Sampai ke bahagian sini. Okey, kita cuba selesaikan contoh ataupun latihan inilah terus. Okey, kita cuba buat latihan daripada ini, 9.3B. Okey, so kita cuba jawab soalan pertama lah. Okey, kita cuba jawab soalan pertama. Kalau ada kertas, ada pensel, boleh try lah. Okey, saya bacakan soalannya. 2 biji dadu adil di lambung. Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. R ialah peristiwa mendapat hasil darab mata daripada 2 dadu ialah gandaan 5. S ialah peristiwa mendapat 2 mata yang sama daripada 2 dadu. Okey. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. Okey. Okey. So kamu kena senaraikan kamu kena senaraikan setiap peristiwa dulu. Kalau Q ialah jumlah mata. So kalau 2 biji dadu, nombor yang ada dalam dadu ialah 1 sampai 6 saja kan. So bila kamu tambah dua nombor daripada 2 dadu itu sekali, kalau dia lebih daripada 9, maka itulah peristiwa Q lah. So maksudnya di sini satu, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So 1 dengan 6, 7. Tak boleh. 2 dengan 6, 8. Itu tak boleh. 3 dengan 4. So 3 dengan 6 boleh. Lepas tu 3 dengan, okey, kamu pun cuba buatlah, saya pun sedang buat di sini. Kamu pun cuba buat. Tengok siapa boleh selesaikan dululah. 3 dengan 6. 4 dengan 5.
9. Stay. QR. Setaraf mata daripada 2 atau ialah gandaan 5. Ya. S. Q atau A. Q atau A. Q atau S. Peristiwa ada Q ialah kamu dapat jawapan nggak? Apa jawapan dia? Boleh tolong cikgu cek apa jawapan dia? Cikgu, Hmm. kalau kalau soalan E 7/18. 7/18. Ya. Yang lain itu? Soalan B 5/18 5/18. C dan C 4/9. 4/9. Oke. Kamu dapat jawabannya? Siapa dapat jawabannya?
Terdapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. 4 per 6. Okay, laptop saya ni kan macam mau kehabisan bateri sudah ini. Nantilah kita sambung Saya Cikgu. perlu cas. Saya perlu cas saya punya laptop. Bolehkah kita sambung, mungkin cari satu hari lagi kita sambung? Boleh. Boleh Cikgu. Boleh kan? Okey, Boleh. pada masa yang sama itu kamu boleh juga try soalan-soalan yang di sinilah, di buku teks ini. Saya rasa kita sudah cover lebih kurang 3/4 daripada bab inilah. Okey, so kalau nak Google Meet lagi, mungkin kita cari satu waktu lagi lah. Okey, boleh? Boleh Boleh. Cikgu. Okey lah, jadi sebelum kita bersurai, kita ambil gambar dulu lah. Seperti biasa. Itu mesti ambil gambar. Oi, terus jalan sudah. Siapa ini? Okeylah, mari. Tidak ada mau digambar. Ya, Bah. Okeylah, kita ambil Cikgu gambar gambar. dulu. Boleh aku. Kasih cantik-cantik dulu rambut. Kamu tak mau buka video? Tak payahlah Cikgu. Okeylah, Bah. Saya gambar sendiri sajalah. Okey. Okey. Itu saja. Thank you. Bye. Terima kasih Cikgu. Thank you, Thank you Terima kasih kerana. Cikgu. Ya, Terima kasih welcome. Cikgu. Ya, welcome. Bye.